Sihat semua? Sihat. Sihat. Okey. Nak makan? Dah. Belum? Belum. Oh dah. Awal. Breakfast kot Lunch belum lagi kot Yes, selamat sejahtera, salam sejahtera. Okey, jadi kita dah habis kan minggu lepas, betul lah yang saya recording tu. Ada apa nak tanya tak? Yang bab 10. Tak ada cikgu. Tak ada. Semua senang je kan? Bab kecerunan tu senang je. Okay, sekarang tajuk untuk hari ini kita akan jom kita tengok dulu pengenalan. Ada yang baru masuk. Yang baru masuk jangan lupa isi kehadiran nanti alamak hilang pula. So hari ni kita nak tengok tajuk baru iaitu bab 11. Transformasi isometri. Apakah itu? Jom kita tengok induksi dia ataupun cik ni siapa biasa pergi Putrajaya boleh tengok ni dikenali sebagai Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin ataupun dikenali juga kalau tak silap kan. So kita tengok kat sini. Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin dibina pada 5 April 2004. Masjid ini berdekatan dengan tepian Tasik betul kat Tasik. Yang indah dan jernih airnya. Keadaan gambar di bawah menunjukkan suatu transformasi di Tasik tersebut. Kalau kamu tengok, boleh tengok image masjid ini di dalam air. Dia sama juga kalau macam kita tengok cermin. So kita panggil apa ni yang kat air ni? Kita panggil apa kat sini? Kita panggil transformasi ke, translasi ke, pantulan ke, putaran ke? Mana satu korang nak pilih? Kita panggil mana satu? Kalau kamu tu kita panggil apa? Apa yang berlaku? Dah belajar sains ni kan? Apa dia? Pantulan. Apa? Pantulan. Itu yang mana? Itu yang saya nak dengar betul. Pantulan. Pantulan ni. Macam mana berlaku? Itu ni. Maslahat bab ini. Apa maslahat tu? Kenapa nak kena belajar bab ni kan? Besarkan sikit. Informasi ini dapat diaplikasikan antaranya dalam industri pembuatan dan rekaan fashion. Seperti motosikal, kereta dan kapal terbang memerlukan rekaan objek yang simetri. Simetri itu apa? Simetri form 1. Dia ada titik tengah dia. Pereka fashion pula akan menghasilkan corak-corak yang berlainan dalam setiap rekaan untuk fungsi kegunaan isometri lah. Apa transformasi? Kenapa perlu belajar bidang ini? Next. Kita tengok. Hilang pula. So kita terus pergi kepada transformasi tanpa membuang masa. Pelajaran untuk yang hari ini adalah untuk memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan, objek dan orientasi transformasi dan seterusnya menerangkan idea padanan satu dengan satu antara titik-titik dalam transformasi. Satu persatu transformasi dalam bentuk saiz, kedudukan dan orientasi
suatu objek. Okey, terus kepada contoh. Contoh satu, ingatkan dia. Okay. Nak tahu apa itu transformasi? Okay, kita tengok kat sini penerangan berkaitan dengan transformasi. Buku teks pada boleh tengok. Okey, sebelum transformasi, bentuk rajah yang asal kita namakan sebagai objek. Okey, so transformasi ni melibatkan Cikgu. objek Cikgu. Sorry ke guys. image. I Ya, tahu saya? cikgu lag sikit. Ya. Ya ke? Dah hari tu lah. Tak rasa setting ni. Kejap Okey, kalau macam ni lag tak? Tak. Lag tak? Hello. Cubaan. Tak Tak ada dengar dah. Saya dengar okey Okey, setting nanti. Kalau ada problem ni bagi tahu Saya try ubah kat setting. Okey, jom kita balik semula kepada transformasi. Okey, ada objek, kemudian ada image. Okey, transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Okey, so kita tengok terus contoh ni nak fahamkan apa dia transformasi kan. Soalan di antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey, transformasi ni yang penting image yang terhasil tidak size ataupun bentuk. Okey, so yang pertama kamu tengok ni A ini adalah objek. Okay. Berlaku transformasi, B ni adalah image. Okey, sama size tak? Sama size tak? Sama tak size dia? Sama kan? Okey, adakah masih sama? Bentuk sama tak? Bentuk pun sama. Tapi arah berbeza. Tak apa, arah berbeza tak ada masalah. As long as size dan juga bentuk sama, jadi ia adalah transformasi. Okey, tengok. Transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk. Okey, so yang ini adalah transformasi sebab bentuk dia masih sama. Tidak mengubah rupa bentuk. Macam mana pula B ni image. Ni objek, ini image. Terbalik. Tengok anak-anak. Ini adalah objek, daripada objek jadi image. Okey, jadi kita tengok size pun sama, bentuk pun masih sama. Jadi proses sini ia adalah satu transformasi. Kenapa? Kerana masih transformasi, tengok kawan ni transformasi kerana hanya berubah kedudukan dan tidak berubah bentuk. Kedudukan tak apa. Okey, macam mana pula dengan P dan Q? Objek P, image Q. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, bentuk dia sama ke? Bentuk sama tak P dengan Q ni? Tak sama kan? Bila tak sama, ia bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Okey, tengok D pula. Ini objek, ini image. Okey, sama lagi ke bentuk dia? Tak sama. Tak sama, maka ia bukan transformasi kerana berubah rupa bentuk. Boleh faham? Ingat, semua kena sama. Arah tak apa tak sama, tapi kalau berbeza bentuk atau size,
Terus ia bukan transformasi. Ingat dua tu je. Okay, boleh? Ada soalan? Tak ada. Okay. Next. Ini contoh apa? Contoh 1. Kita nak pergi kepada contoh 2. Okay, contoh 2. Sekejap. Okay, besar sangat tak nampak pula korang chat apa nanti nak tanya ke apa. Okay. Okay, yang contoh yang kedua ni nak buat apa ni? Rajah di sebelah menunjukkan A, B, C, D, F ialah objek. So ini adalah objek. A, B, C, D, F objek. Manakala P, Q, R, S, T, U adalah image. Okey, kemudian Nabi cakap manakala, okey dah. Nyatakan image bagi titik C. So kamu tengok yang sepadan lah. Okey, C ni berada di bucu kat corner ni kan. So yang sepadan dengan objek ini adalah apa dia? Like lagi ke? Like lagi Sebenarnya saya daripada minggu lepas lagi ada masalah hari Khamis ni. Ingat sebab like. Jadi cikgu like. Like, okay, saya cuba try tekan. Cuba try. Yang mana ni External. Okay, biasa saya guna microphone ni. Okay. Saya cuba guna yang setting ni pula Kalau like lagi bagi tahu Okay. Kat mana tadi? Okay. So yang sama kedudukannya dengan titik C adalah titik T. Yes. So tengoklah. T. Okay, sekejap Kim. T. Betul. Objek ini image. So kat sini pun dia dah bagi tahu. Image bagi titik C ialah kejap. Ialah T kerana bentuk yang sama, bentuk dia sama tetapi kedudukan yang berlainan. Bentuk masih sama. Okey, kamu tengok dulu sekejap soalan dulu. Okey, boleh. Okey, sorry ada gangguan sekejap. Jadi sampai kat mana tadi? Okey, tengok yang B, garisan AB. So kamu kena make sure dia samalah. Dia arah berlainan ni, kedudukan berlainan tapi masih ada yang sama, senang je ni kan. Macam kecil-kecil dulu lah belajar je. Okay, so A dengan B samanya yang mana? Dia ni diterbalikkan kan. So jadi S R. Okay. SR. Betul. SR. Tapi jawapan kat sini bagi RS. Betul ke kalau saya tulis SR? Betul juga, tak ada masalah. Sebab apa? Kerana image mempunyai like lagi Okay, saya try setting lain. You are video. Okay. Okay, ni kita try tukar yang lain pula. Nak kena test satu-satu. Okay, kat mana tadi? Image itu mempunyai ukuran. Okay, maksudnya saiz dia tak berubah. Okay, dan yang terakhir sekali adalah sudut BCD. Sudut BCD. Sudut, tukar color lain sikit. Sudut STU.
Betul. Apa tadi? B, C, D. So carilah yang sama kedudukan dia. S, T, U. Sudut yang sepadan. Betul. Sebab saiz dia sama walaupun kedudukan dia berbeza. Okay, tak ada masalah saya rasa. Kalau terbalik tulis UTS pun boleh. Tak ada. Apa Kalau dia? buat terbalik UTS pun okey kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh. Still like. UTS pun boleh. Select. Saya pun tak tahu nak guna yang satu ni. Headphone. Okay. Kita try satu-satu. Mana ada? Unify. Tak pernah berubah Unify. Dah ada sejak minggu lepas. Khamis minggu lepas problem. Ingatkan sebab hujan. Tapi hari ni tak hujan pun takkan mendung kacau kan. Apa, tanya je. Kita buat slow-slow lah. Okay, next. Kekongruenan. Ini form 1 dah belajar. Pernah dengar kan? Jangan buat terkejut dengan perkataan kekongruenan. Standard pembelajaran untuk 11.1.2 menerangkan idea kekongruenan dalam transformasi. Okay. Kita terus tengok kepada contoh lah. Okay, penerangan dia di sini, dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi. Orientasi tu maksudnya kedudukanlah, dia berputar ke belah kiri ke, berputar ke belah kanan ke, dia duduk atas ke, kedudukanlah maksudnya. Okay, so bentuk dan saiz mesti sama. Itu kongruen. Sama juga dengan transformasi tadi kan, bentuk dengan saiz kena sama. So, transformasi ni dia ada 4. Okay, tengok kat belakang sekali sekejap. Ini transformasi yang kamu akan belajar. Ada 4. Yang pertama translasi, yang kedua pantulan, yang ketiga putaran. So, hari ni kita akan tengok translasi dahulu. Naik atas balik. Pening, tengok atas balik. Okay. Itulah kongruen. Ingat kan garis dan sudut. Maksudnya kena samalah. Form 1 dulu dah belajar dalam garisan dan sudut. Berkaitan dengan kongruen ni. Temberang pula. Tembering. Okay. So next kita nak tengok translasi dululah. Tadi transformasi ni ada 3. So kita tengok yang pertama dulu. Translasi. So untuk 11. Lagi saya cuba tukar. Lagi saya guna default ni. Okay. Kalau bagi tahu saya try yang lain pula. Kita cuba saja sampai beraya lah. Okay, translasi. So untuk standard pembelajaran 11.2.1 kita nak tengok, kita nak mengenal translasi. Apa itu translasi? Translasi merupakan pemindahan semua titik, pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okey. Sesuatu titik itu dia bergerak tapi masih arah yang sama, maksudnya orientasi dia akan terbalik dan melalui jarak yang sama. Okey, contoh kat bawah ni. Kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi. Okey, berikan justifikasi. Okey, kamu tengok ini. Ini objek, ini image. Okey, jadi saiz dia sama. Saiz bentuk dia pun masih sama. Okey, arah pun sama. Maksudnya anak panah dia menunjuk ke kanan. Image dia pun menunjuk ke kanan. Jadi ia adalah satu translasi. Sebab apa? Bentuk, saiz dan orientasi sama. Arah dia masih sama lah. Orientasi tu arah lah, kalau senang faham. Okey, yang kedua ni
bukan translasi. Kenapa? Sebab ini objek, contoh ini objek, ini image. Okey, kamu tengok kat sini orientasi dia tak sama. Satu menunjuk ke arah kanan, satu tunjuk ke arah kanan, satu lagi menunjuk ke arah kiri. So bila ada salah satu tak sama, saiz dah sama kan? Bentuk pun sama. Tapi orientasi ataupun arah dia tak sama. Maka ia bukan satu translasi. Simple je. Okay, faham tak? Boleh faham translasi? Lag lagi ya? Okay dah, tak lag dah. Apa asyik lag dia ni? Okay. Kita cuba lagi. Saya pun tak tahu kenapa lag. Selalu elok je guna apa-apa. Okay. Kita cuba lagi. Kalau tak, saya terpaksa troubleshooting lah lepas ni. Okay. Translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor. Iaitu arah pergerakan yang melibatkan transformasi ni adalah ke kanan, ke kiri, ke bawah. Jarak pergerakan dia adalah dalam bilangan unit. Okey, vektor translasi ditulis dalam bentuk atas dan okey. Naik lagi ke? Okey sikit. Naik lagi ya. Dia lag sikit-sikit. Kenapa ya? Tak tahu. Sikit-sikit. Mengganggu tak agak-agak? Mengganggu. Mengganggu juga ya? Okey, saya cuba yang lain. Sampai ke bawah juga sentiasa lag. Problem lah tu. Nak kena tengok balik setting internet ni. Okey, so kita tengok contoh 5. Sekejap. Macam dia tertinggal je ni. Okay, kat sini apa ni nak tunjuk? Perwakilan translasi. Okey, 11.2.2 perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, untuk yang ni standard pembelajarannya adalah memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. Masih lag ke? Tak saya lagi tugasan, saya record lah yang seterusnya. Lag lagi. Okay, that's it. Tak apa, saya habiskan yang ni, lepas tu nanti saya bagi latihan. Teruk, lag teruk kan? Okay, saya cuba tutup ni. Saya cuba tutup kamera. Okay. Okay, vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitude. Vektor ini juga diwakili dengan anak panah. Penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah suatu vektor. Okey. So kita tengok kat sini lah. Cara nak tulis vektor dia OP. Tengok arah pergerakan garisan tersebut lah. Kat mana? Ini OP. So vektor OP ini dikenali sebagai suatu vektor. Okey. Select lagi pergi. Okey. Ya, ini tadilah yang saya ceritakan berkaitan dengan translasi. Okay, saya rasa macam ada gangguan. Ini okey. Lag lagi Dah okey. Kalau teruk sangat bagi tahulah. Lepas. Okey, contoh 5. Tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, sebelum tu kita tengok kat tepi ni bentuk vektor translasi ataupun translasi lah ni ditulis sebagai AB dalam bentuk
atas ke bawah. Ni ada dua macam ni. Dia bukan bentuk pecahan. Cara dia masih lagi kena buat bracket macam itu, tulis koordinat. Bezanya adalah dia tulis A, B, tak ada per. Yang mana A mewakili pergerakan yang selari dengan paksi X. A bernilai positif jika objek bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kanan, macam mana dia bergerak nanti saya akan tunjukkan. Dia positif. Kalau ke kiri, dia akan jadi negatif. Okey, itu untuk A. Yang B, pergerakan ni mewakili paksi Y. Paksi Y menegak lah. Yang tadi X melintang. Okey, kalau B bernilai positif, maksudnya dia bergerak ke atas. Titik tersebut, objek bergerak ke atas. Bila bernilai negatif, bergerak ke bawah. Okey. Tunjuk macam mana nak gerakkan titik tersebut. Okey, titik P bergerak 2 unit ke kiri. 1, 2 ke kiri. Ikut petak ni lah. Kemudian 3 unit ke bawah. 1, 2, 3. So P akan berada di sini. Image kita buat P tanda. Itu maksudnya image. So vektornya macam mana nak buat? Vektornya kita garis daripada P dia bergerak daripada objek ke image. Okey, objek ke image. So buatlah daripada objek ke image. Anak panah dia menuju ke image. Macam tu je vektor dia. Nak tulis translasi dia. Okey, macam mana nak tulis translasi untuk yang A ni? Okey, 2 unit ke kiri. Kalau kiri negatif ke positif? Kiri negatif ke positif? Halo? Negatif. Kiri negatif ke positif? Negatif. Hello? Mana ni? Negatif ke? Okey, betul. Kalau 3 unit ke bawah. Kalau bawah positif ke negatif? Negatif. Ya? Negatif. Negatif juga. Okey. So macam inilah cara tulis dia. Untuk tulis translasi. Okey. Sama juga yang B ni. Okey. Pergerakan titik P bergerak 5 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. Kita kena gerakkan paksi X dahulu, ke kiri ke kanan dahulu. Baru kita gerakkan ke atas atau ke bawah. Okey, untuk yang ini katanya mana tadi? 5 unit ke kanan. Okey, kat sinilah kamu jangan tengoklah jawapan dia lagi. Macam mana nak gerakkan dia? 5 unit ke kanan. So 1, 2, naikkan sikit. Besarkan sikit. Berarti tengok. 2, 3, 4, 5 ke kanan. Okey, dah stop sampai situ. Kita tengok tak 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kalau ke kanan negatif ke positif? Kanan negatif ke positif? Positif. Positif. Betul, positif 5. Ke bawah? Negatif. 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 Ke bawah? Betul, negatif 5. Jadi ini P, objek, ini image, ini vektor dia. Gariskan, lihat apa nak, ini adalah vektor dia. Translasi nak tulis macam mana? Kita ambil ini, 5, negatif 5. Okey? Boleh? Like teruk ke? Tak like? Okey. Adalah Like. sikit. Sikit-sikit Okey. Okey, tak apalah. Kita habiskan yang ni je. Titik P bergerak 6 unit ke bawah. Ada ke bawah je. Tak ada ke kanan atau ke kiri. So tak payahlah gerak ke kanan atau ke kiri. Tengok sebab tu dia jadi selari macam ni. 6 unit ke bawah. So gerakkan
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau ke bawah jadi negatif 6. Cara nak tulis macam mana? Dah tak ada dia punya apa? Yes, very good. Betul. Translasi dia adalah sifar negatif 6. Sebab tak ada ke kiri ke kanan, so kita buat sifar. Okey, yang D ni pula dia bagi bergerak ke 3 unit ke kanan je. Ke atas ke bawah tak ada. Berapa 3 unit? So 1, 2, 3. 3 ke kanan, that means positif. Okey, jadi macam mana nak tulis yang ni? Nah, ini macam mana pula nak tulis translasi dia? Macam mana nak tulis translasi untuk yang D? Atas je A ni jadi? Yes. 3 sifar. Jangan cakap per, ni bukan pecahan. 3 sifar. So vektor dia yang mana? Yang ni lah pergerakan daripada P, image, objek ke image. Ada nak panah ni. Tu vektor translasi dia yang ini. Okay. Cikgu tak ada negatif Ada soalan? Tak ada sebab dia ke kanan. Yang ini dia bergerak ke kanan. Okay. Okay. Okay, boleh saya teruskan? Boleh teruskan sikit lagi Kalau terus sangat lag bagi tahulah. Okay. Okay, sekarang tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okay, tengok dia bagi vektor translasi. Yang tadi soalan dia suruh tentukan lukis. Ini suruh tentukan vektor translasi. Yang macam saya buat kat atas lah vektor translasi dia. Okay, so macam mana caranya? Caranya kamu tengok pergerakan dia bagaimana. Nampak ke kat sini? Bawah sangat ya. Naik ke atas sikit. Naik ke atas nampak pula jawapan dia tapi tak apalah. Okay. So macam mana nak tengok? Okay, walaupun dah ada jawapan tak apalah saya terangkan juga. Okay, so kalau kat sini kita tengok arah dia, dia bergerak daripada objek ke image. So dia bergerak daripada kiri ke kanan, kiri kanan dulu kan. Paksi X dahulu. So kiralah yang X di 1, 2, 3. Sini positif lah sebab bergerak ke kanan. Naik atas pun positif sebanyak 1, 2, 3. So cara penulisan dia macam ni. 3, 3. Tak perlulah tulis positif. Tapi kalau tulis pun tak ada masalah. Tapi biasanya kita tak tulis. Okay. Yang ni pula, ini objek, ini image. So objek bergerak ke image. Start daripada O lah. Titik asalan. Okay, jadi berapa kita gerak dulu paksi X? 1, 2, 3. 3 ke kiri. Kiri negatif. Kemudian naik ke atas. Sebanyak berapa? 1, 2, 3. Atas positif 3. So dapatlah negatif 3, 3. Dan yang terakhir sekali C. Objek di sini sebab pergerakan dia macam ni lah. Nampak gerak dia. So macam mana? Jangan turun ke bawah dulu. Masih juga kita kena bergerak ikut paksi X dahulu. 1, 2, 3 ke kanan jadi positif 3. Turun ke bawah, dah tahu kalau turun negatif kan. Berapa? 1, 2, 3. Negatif 3. Itu yang dapat jawapan 3 negatif 3. Okey, ada soalan? Aku nak lompat bank. Okey. Mama angkat tangan, aku nak lompat bank. Ya, pergi lompat bank yang lompat mama. Mama, Ya. angkat tangan. Okey, angkat tangan. Aku nak lompat bank. Okey, next. Angkat tangan, nak lompat bank. Kejap lagi lah main. Kita nak tengok contoh 7. Boleh pula nak ajak main rompak-rompak Okey. Sekarang ni soalannya nak tentukan translasi. Dia dah bagi, ni dalam bentuk, tadi titik je kan bagi. Ni beza dia dalam, ada bentuk dia. Okay, so sekarang macam mana tengok? Tengok dulu mana satu objek, mana satu image. Objek sentiasa yang ni lah, Q.
So dia bergerak daripada objek. Image yang ada tanda ni. Okay, so kita nak tahu dia bergerak daripada mana? Daripada objek lah yang Q ni. Q tanda ni biasanya image. Kita kena pairkan dia dengan bucu yang sama. Okay, contoh kalau awak nak ambil bucu ini A, kita namakanlah bucu ni A, B, C. So ini kena namakan betul-betul lah, jangan tersilap pula. A tanda, B tanda, C tanda. Okay, sekarang saya nak bergerak, nak pairkan dia dengan C tanda. So macam mana nak gerakkan ia? Gerakkan dahulu guna paksi X. Okay, ambil yang C ni, gerakkanlah. 1, 2, 3. Kenapa stop kat 3? Sebab nanti kita nak bertemu dengan pasangan dia C kat sini ni. So stop sampai sini je. So ia bergerak ke kiri. Bila ke kiri negatif, berapa banyak kali gerak? 3. So sekarang kita naik ke atas. 1, 2, 3, 4. Naik positif berapa unit? 4. So translasi dia akan jadi negatif 3, 4. Okey, boleh faham? Ada soalan? Ada soalan tak ada Boleh faham ke? Ada ke tak ni? Boleh. Ada kan? Boleh? Boleh. Oh, lambat ni, memang lag semua kot Dengan korang jawab pun jadi lag. Okay, next kita tengok yang B. Saya nak ambil bucu yang paling bawah ni. Kalau kamu tak nak tertukar, kamu bolehlah namakan dia A, B, C. Kalau ada expert boleh je directly gerakkan dia. So saya nak ambil yang A juga. Gerakkan. Oh, dia nak bergerak ke mana ni? Ke kiri ke kanan? Bucu A ni nak gerak kiri ke kanan? Kiri. Betul. Kiri negatif. Banyak berapa? 1, 2, 3, 4. 4. So, jadi negatif 4 lah sebab kiri. Kemudian turun pula ke bawah. 1, 2, 3. Turun ke bawah negatif 3. Jadi translasi dia adalah negatif 4, negatif 3. Simple. Simple, dimple. Okay. Next yang C. Okay. Ambil yang bucu paling atas ke paling bawah ke, tak kisah mana-mana pun, asalkan kamu temukan dia dengan member dia lah, bucu yang sama. So kalau ambil yang kat sini, turunlah ke bawah ni. Tak ada ke kiri ke kanan sebab dia terus direct ke sini. So maksudnya dia punya translasi yang ke atas tu tak ada pergerakan ke kiri atau kanan, dia akan jadi kosong. Kemudian terus turun ke bawah. 1, 2, 3 dan bila negatif 3. Okay, sedapatlah kosong, negatif 3. Okay. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada boleh. Okay, seterusnya. Boleh teruskan Cokil dah sikit. Image 11.2.3. Image dan objek dalam suatu translasi. Standard pembelajarannya kita nak tentukan image dan objek bagi suatu translasi. Okey, macam mana tu? Terus kepada contoh. Image bagi suatu objek dalam suatu translasi sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan juga orientasi. Okay. Orientasi sama juga, kedudukan dia akan berbeza. Image bagi suatu objek dalam suatu translasi sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan juga orientasi. Okay, yang ni nak kena lukis. Lukis image bagi objek A dalam rajah dengan menggunakan translasi berikut. Nak kena lukis, orang guna pembaris, saya kena lukis. So macam mana nak buat? Kita tengok dulu yang ni, negatif 2, negatif 4. Maksudnya ke kiri 2 unit, kemudian ke bawah 4 unit. Okey, so macam mana nak lukis? Ambil dulu satu bucu yang ke atas ni, gerakkan dia ke kiri 1,
2. Kemudian turun ke bawah 1, 2, 3, 4. Okey. Dah dapat 1 bucu. Next, yang kedua. Saya buat ni, simbol lah senang. Okey, ini dapat A tanda. Kita cari B, image B pula. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4. B tanda. Okey, C pula. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya kalau kamu dah expert, boleh je directly nak kamu dapat satu ni, kemudian buatlah untuk segitiga pun boleh. Asal salah satu tu kamu tunjuk dia punya translasi. Dapatlah image bagi A. Okey, boleh? Ada soalan? Faham ke? Boleh kan? Senang macam ni. Okay, next. Okay, saya padam yang ni. Kita nak tengok translasi yang ni pula. 3, negatif 1. Okay, 3 maksudnya ke kanan, 3 unit, ke bawah 1 unit. Okey, contoh kalau kamu tak nak buat banyak-banyak kan, nak buat satu je titik, nak bawa satu je titik sebab segitiga ni simple je nak tulis, nak lukis. Okey, so ke kanan 3 unit, saya ambil yang ni. Bucu yang ni, 1, ke kanan. 1, 2, 3 ke kanan, lepas tu ke bawah 1 unit. Okey, saya dah dapat kanan 3 unit. Okey, saya dah dapat untuk bucu C ni. Saya dah dapat C tanda. Okay, so yang itu kamu lukis je lah sendiri. Dia ada berapa? Berapa kotak ni? 2. So kat sini. Jumping dulu. Kenapa dia jumping dulu tu? Lebihin ke apa? Why? Okay, sini B Sekejap, ada problem. Nak menyonting lebih pula. Okey, sini B. Sini. Apa yang berlaku? Okey, tadi kat mana tadi? Kenapa saya punya pen ni? Orang tak suruh conteng, dia nak conteng. Tadi lag. Ini ni pula. Sekejap Okay. Orang ada? Boleh dengar saya cakap ke? Boleh. Boleh. Tapi saya tak boleh nak conteng kat sini. Saya tukar, tak boleh. Sekejap ya, saya kena reset ni. Okay, itu dia. Saya akan share tab lain lah. Okay, korang tahu kan, bulan 10 baru buka sekolah. So terpaksa mengayak macam ni sehingga bulan 10. Okay. Mungkin kurang lag sikit. Okay, boleh dengar? Boleh. Boleh cikgu. Dia tak nak besar. Okay, good. Mana tadi kita contoh berapa Lupa dah. Contoh. Aduh. Apa pula tu? Contoh berapa yang tadi kita? Contoh berapa tadi tu? 7 8. 8 kan? Betul? Cikgu tu presenting ke sekarang? Apanya?
Cikgu tengah presenting ke Nampak sekarang? Tak, dah nampak. Nampak Cik je, Fadi betul. tak ada Saya tengah sekarang. present. Dah ada Tadi kita buat contoh 8, betul? Betul contoh 8 ni? Betul apa tadi? Betul contoh 8 kan? Okey, nampak? Saya nak share contoh 8. Nak sambung contoh 8, boleh nampak Ini kan betul tak? Yang di stop sini. Betul ke tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Ya cikgu, betul. Betul okey, sambung balik. Dah habis. Dia dah habis ke belum? Tiba-tiba hilang ingatan pula. Okey, so tadi dia dah cakap ambil satu ni, bergerak ke kanan lah, maksudnya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Betul lah ke kanan jangan tertukar pula ke kanan dan ke kiri. Kemudian bergerak ke, ada negatif ni maksudnya ke bawah sebanyak sekali. Okey, ini untuk bucu lupa namakan C. A, B, C. So ni C tanda. So kamu dah boleh agak macam mana nak lukis. Ni A tanda kat sini. Ikut je lah. Dia ada 2 unit kat sini. So di sini adalah B tanda. Okay, and then lukis macam biasa kamu lukis segitiga tu. Tapi belum guna pembaris lah ya. Okay. Dah siap. So ini adalah image bagi segitiga A. Okay, begitu sahaja. Okay, seterusnya. Okay, boleh saya teruskan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, so sekarang kita nak main kira-kira pula. Tadi lukis-lukis, ini kira, nak kira. Menentukan image apabila koordinat objek diberikan. Kita nak tahu koordinat. Koordinat image bila koordinat objek diberikan. So, untuk menentukan image di bawah translasi AB, koordinat objek P, X, Y akan dipetakan. P ni image lah. Image P, X tambah A, Y tambah B. Dapatlah koordinat bagi image. So macam mana nak ingat kalau nak tahu image, formula dia adalah objek tambah translasi. Okey. Macam mana? Jom kita tengok yang kat bawah ni. Ada 2 kaedah sebenarnya. Satunya adalah melukis lah. Macam tadi kamu melukis tata. Okey, soalan dekat sini, tentukan koordinat bagi image. Dia nak image, koordinat bagi image Q31. Translasi, di bawah translasi ini pergerakan dia negatif 5, 2. Okay, so kita tengok sini Q kat sini lah 3, 1. Yang ni macam saya rasa lebih senang kaedah mengira lah. Sebab kaedah melukis, kalau dia dah sediakan sata kata, tak ada masalah. Kalau dia belum sediakan, jadi satu hal pula kamu nak kena lukis. Okay, tapi tak apa, saya tunjukkan juga. So pergerakan dia adalah negatif 5, maksudnya ke kiri sebanyak 5 kali. Okay, ni dah tunjuk dah 1, 2, 3, 4, 5, stop. Kemudian nak gerak ke atas sebanyak 2 kali. 1, 2. Dapatlah Q tanda berada di sini. Kita tengok koordinat dia. Apa dia? Negatif 2. Tengok kat bawah negatif 2, 3. Okey, itu koordinat dia. Koordinat bagi image-nya. Okey, kalau mengira lagi senang saya rasa. Tengok titik ini dan ini. Okay, kalau nak tahukan image dia berapa, yang depan tambah dengan negatif 5. So jadilah 3 tambah negatif 5. Kemudian yang belakang ni tambah dengan yang bawah. 1 tambah 2. So 3 tambah tolak jadi tolak kan. 3 tolak 5 negatif 2. 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Salah pula. So dapatlah negatif 2, 3. So image negatif 2, 3. So ingat kalau nak tahu image kena tambah objek dengan translasi.
objek, koordinat objek dengan translasi. Okey. Itu untuk image. Kalau nak tahu objek pula, lain pula cara dia. Tadi kita kena tambah. Nak tahu objek, kita kena image tolak translasi. Okey. Kalau kat sini kita tengok soalan di sini, dia bagi. Like lagi ke? Okey dah? Tak ada. Okey dah ke? Okey cikgu. Okey. Patutlah. Tak ada orang cakap like ke apa kan? Okey lah tu. Saya nak tengok setting macam mana sebenarnya. Microphone array dengan headphone. Okey, microphone array. Okey. Okey, so sekarang diberi koordinat bagi objek titik A, tentukan dia suruh cari objek titik A. Jika koordinat image-nya di bawah translasi adalah seperti berikut. So dia dah bagi image, dia dah bagi translasi, kita kena cari objek. So kalau nak cari objek kena tolak. Okey. Okey, macam inilah. -6 kat sini, tolak dengan yang ke atas ni, tolak 3. Kemudian untuk koordinat y, aksi y, 1 tolak -2. Macam inilah dudukan dia, cara penulisannya. So -9, 3 koordinatnya. Macam tu lah. Okey. Untuk yang B, saya buat kat bawah ni lah walaupun dah ada kat atas tu. Sembilan tolak, ambil yang ke atas. Yang depan tolak atas. Okey. Kemudian 0 tolak -2. -2 yang mana? Yang ni. Yang belakang tolak yang bawah. So jawapan dia akan jadi 6. Koordinatnya adalah 6, 2. Ini koordinat lagi objek. Okey. Ingat kalau nak cari image kena tambah, nak cari objek kena tolak. Nak cari translasi macam mana? Okey, inilah kita nak tengok. Okey, ni kita nak cari translasi. Dia tak nak duduk diam pula, macam hilang pula. Mana pilihnya? Okey, keras sangat. Okey, ini kita nak cari translasi. Menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. So cara dia macam mana? Image tolak objek. Tu je. Kalau nak cari translasi, nak tulis sila keluarin. Okay, translasi. Nak cari translasi, image, koordinat image, tolak koordinat objek. So kat sini kamu kena ingat 3 benda lah. Okay, tak apa, kita tengok dulu ini. Ini image, P tanda ni image, P adalah objek. Jadi translasi dia, anggaplah kamu tak nampak yang kat tu sama dengan image berapa? Yang X tolak dengan X lah. 3 tolak 2, kemudian kat bawah dia 6 tolak 9. So dapatlah jawapan dia 1, -3. Okey, translasi kita tulis dalam bentuk macam ni. So tolak pun kena tolak dalam bentuk translasi macam ni lah, menegak macam ni. Okey. So 3 benda lah kalau kamu kena ingat. Kalau nak cari image, sekejap saya nak sambung. Okay. Lanjut kita dia putus hubungan. Okay, so ada 3 conclusion kita boleh buat kat sini untuk kamu mudah ingat. Kalau nak cari image, objek, tambah translasi. Okay, kalau nak cari objek, image,
tolak translasi. Kalau nak cari translasi, saya tulis translate, image tolak objek. Okay, easy je, senang je untuk yang ini. Ada soalan? Untuk cara kira-kira ni. Ada soalan ke? Tak ada? Kalau tak ada, saya nak teruskan kepada penyelesaian masalah. Ada, okey Okay, next. Macam biasalah, dah belajar tengok berkaitan dengan translasi ni adalah disuruh selesaikan masalah sebab kamu kena apply balik apa yang kamu dah belajar. Okay, penyelesaian masalah. Kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi. Okay, tengok soalan dia. Agnes menggerakkan buah damnya dari A ke B dan kemudian ke C. Nyatakan pergerakannya dalam bentuk vektor translasi buah dam bertanda A ke B. Kemudian dia suruh cari B ke C pula. Okay, dah tujuan ni nak tahu translasi. Main dam nak tahu translasi ya. Okay, so apa yang kamu kena buat, kamu kena faham masalah dia dahulu. Pergerakan translasi ke kiri, kena tengoklah ke kiri atau ke kanan, kemudian kena tengok ke atas atau ke bawah. So jom kita tengok dam dia bergerak ke mana. Start daripada A ke B. So tengoklah pergerakan dia macam mana, kita tak boleh ambil yang bucu ni, kita kena ambil kat tengah-tengah A dia berada. So nak gerak ke B. 1, 2, 3, 4. 4 unit ke kiri. So negatif 4. Kemudian turun ke bawah. 1, 2. Bawah maksudnya negatif 2. Dah dapat dia punya vektor translasi. So apa vektor translasi yang A ini? Negatif 4, negatif 2. Okey, senang je. Tak ada banyak-banyak translasi, paling senang. Okey, seterusnya kita nak tengok B ke C. B ke C, tengoklah gerak ke kiri ke kanan, ke kanan. 1, 2, ya saya. Kalau guna bucu yang ke atas tu tak apa ke? Kalau Apa guna dia, Syana? bucu yang ke atas A tu. Ke atas A ni. Boleh, cuma awak jangan confuse lah. Nak guna ni Ini. Kalau ambil bucu hujung, kena gerakkan 1, 2, 3, 4. Dia ke bucu hujung juga Jangan sampai ke sini takut kamu confuse ke bucu sini. Kena hati-hatilah. Boleh nak guna bucu tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada 2 bucu kat sini dan ada 4 bucu kat sini. So kalau kamu nak guna yang ni pun boleh, tapi kamu kena last kali kena ambil yang ni. Takut kamu terlajak ke sini, sebab tu saya ambil yang tengah-tengah. Boleh nampak pergerakan dia. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, setelah soalan ya. Okey, setelah soalan A, kemudian kita nak tengok B ke C. Balik B ke C tadi. B ke C, contoh tadi kamu cakap nak guna bucu kan, boleh saya tunjukkan. Okay, so gerakan yang bisa ambil bucu hujung ni 1, 2. Jangan berhenti kat sini, walaupun C kat sini, kita kan ambil bucu hujung dia lah. 3. So bergerak ke kanan, positif lah, positif 3. Turun ke bawah. 1. Kamu nampak macam sampai dah kat C kan? Belum, kena ambil yang bawah juga dia punya bucu. 2. Turun ke bawah, negatif 2. So translasi untuk B ke C adalah 3, negatif 2. Okay. Nah, dia punya soalan penyelesaian masalah pun mudah untuk translasi ni. Tak banyak sangat. Okay, sekarang ni sebab tadi like saya ingatkan nak buat bersama-sama. Cuba buka sekarang, saya sharekan link. Mana ni? Untuk soalan, jom cuba 11.1. Okay, klik dulu. Ini yang simple je. Okay, klik. Soalan ni sama je, saya copy daripada buku teks sebenarnya. Jom cuba 11.1. Siapa tak boleh buka, boleh tengok buku teks sebenarnya.
Start presenting. Saya akan presentkan window live worksheet ini. Okay, dapat ke? Okay, yang akan keluar adalah sebegini. Saya nak ajar cara kamu jawab lah. Kamu kena jawab apa? 30. Okay. Seorang lagi tak isi kehadiran saya rasa. Ya, siapa kat tangan tu? Sebab kat sini ada 30 je kan. Oh, 2 orang tak isi. 2 orang tak isi lagi. Nanti isi ya. Cikgu email. Uish, bagusnya. Dah siap. Belum sebab ajar lagi. Rima@gmail. Okay. Yang dah siap bolehlah teruskan. Kalau dah belum siap, kalau dah siap boleh teruskan lah. Cuma saya nak cakap yang ni jawab transformasi ataupun bukan. Jangan tulis macam-macam bukan transformasi, nanti jadi salah. Okay. Sebab saya set satu jawapan je. Okay, untuk yang 1A, tengok yang mana satu transformasi, mana bukan. Yang bukan, type bukan sahaja. Bukan. Nanti terus saya nak bagi contoh je ni. Ejaan pun jangan salah. Pastikan transformasi. Yang jadi transformasi tanpa mereka sama. Okay, K ni, yang ini tak masalah, tulis je huruf. Yang K, yang nombor 2. Yang B pun tulis je huruf dia. Balik pun tak ada masalah. Saya dah set kamu jawab betul. Yang sini tak perlu tulis tanda sudut ni. Tak perlu eja juga. Tulis je. Kalau jawapan dia SDB, tulis je SDB. Okay. Nombor 3, tak perlu kenal pasti pasangan yang kongruen dan nyatakan sebabnya. Ini saya letak tidak ke? Saya letak bukan Saya pun confused. Bukan. Tulis bukan. Bukan je tak ya, tulis bukan kongruen. Okay. So kalau ni bukan, tulis bukan. Kalau kongruen, typekan kongruen. Kongruen. Okay. Ejaan mesti betul. Jangan kongruen jadi kangaroo. Salah. Gurau je. Okay. Yang ni macam biasalah. Kalau yang sudut ni tak perlu tulis simbol sudut. Buat je dia punya huruf. Dah siap. Tekan finish. Typekan saya punya email. syidanurul85@gmail.com. Okay. Tak ada masalah kot yang tu. Boleh buat sekarang. Okey, ada tugasan yang kedua? Ada. Yang ni memerlukan jalan kira. Tetapi, macam mana saya nak buka? Okay, my workbook. Bukan. Kat sini. My worksheet. Jom cuba. Yang ni ada dalam buku teks sebenarnya. Tapi, saya sebab ada yang kena kira kan, yang macam nak cari image kamu kena kira. Jadi saya sarankan kamu kira dalam kertas lain, kemudian jawapan dia akan baru kamu tulis kat sini. Okay, macam biasa email saya juga. Okay, ada sebarang soalan? Okay, ada masa lebih kurang 6 minit. Saya akan bagi masa kamu untuk jawab yang ni lah. Saya tunggu jawapan kamu. Kalau ada apa soalan boleh directly tanya saya di Telegram. Okay, ada soalan tak? Boleh jawab kan? 2 soalan yang kamu kena hantar hari ni. Itu dah tak adalah, tu je lah kerja kita hari ni. Okay, ada soalan ke tak? Boleh jawab ke tak? Kita ada 33 orang di sini. Tidak termasuk saya. Baru 31 isi kehadiran. 2 orang lagi di mana? Sila isi Okay. Nanti sambung buat. Ambil gambar lu. Tak lag. Gambar tu tak ambil. Korang nak buka tak kamera? Semua tengah khusyuk menjawab ke? Dia pun. Boy, makin panjang macam dia punya toncet ya. Aku luar. Okay. Siap semua? Okay.
Gulin kenapa tutup air? Bukalah balik Gulin. 1, 2, 3. Alright. Okay, sambung buat kerja Saya harap yang at least yang first tu tolong hantar. Yang tu mesti hantar. Yang tu senang je. Yang kedua tu ada kira senang. Okay. Sekejap. Terima kasih semua. Send sekali lagi yang first link. Tak dapat. Okay. Sekejap. Sekejap. Ya. Lepas tu? Okay, tak ada lah. Mana tadi yang first Okay, ini yang pertama. Ini yang pertama. Okay, yang dah cerita yang pertama. Bagus.